الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفسي بعدد كل معلوم. Kepala ini sampai arash, kakinya di untuk lapisan bumi, dan helaian bulunya itu bulu malaikat tersebut sebanyak bilangan makhluk di dunia. Lalu Allah takdirkan malaikat tersebut untuk masuk ke dalam lautan cahaya. Kemudian apabila sudah masuk dalam lautan nur, maka malaikat tersebut naik daripada lautan tersebut, maka turunlah titisan-titisan daripada malaikat tersebut, daripada titisan cahaya tersebut. Seolah-olah burung tu kalau masuk dalam air, dia naik, kan ada titisan air, betul? Ini pun sama, akan turun titisan-titisan daripada cahaya tersebut, dan setiap cahaya tersebut Allah jadikan malaikat, yang mana malaikat tersebut akan meminta keampunan kepada orang yang membaca selawat tersebut sehingga hari kiamat. Baik, itu antara sedikit kelebihan tentang berselawat kepada Nabi Muhammad. Tajuk kita pada hari ini iaitu adab dulu baru ilmu. Adab dulu baru ilmu. Aku lebih menghargai orang yang beradab daripada berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Kepada Nabi Muhammad itu adab, maka menjadi baiklah adabku. Siapapun dan pelajarilah adab, nescaya kemuliaan adab akan mencukupi dari salah sila keturunanmu. Kalau kita baik adab macam tu, orang kata, anak siapa dia? Betul tak? Kalau yang buruk pun orang akan cakap, anak siapa dia ni? Apa dia kata? Allah, kita kena main tidur. Ada ketika bermimpi baik dan buruk, ada mimpi buruk. Masuk keluar bilik air ada 16, ada 14. Yang ada memakai celah ada 9, imamah memakai serban, minyak wangi, cincin, tasbih, sandal masuk keluar rumah. Ada ketika makan, bawa berapa? Tak ada. Jadi memang saya tak nak cerita. Baguslah tak cerita. Okey, dalam soal sini itu sebenarnya pihak sumur, pihak sekolah nak mengetahui adakah pelajar yang berada di Tun Maha ini bila dia balik ke rumah, dia akan laksanakan, dia akan applykan, dia akan amalkan apa yang dia dah buat di asrama. Okey, kerana kadang-kadang tidak pernah. Okey, yang dapat kamu jawab, kebanyakan kamu memberi salam ataupun ucapan hormat setiap kali masuk atau keluar daripada rumah. Kalau masuk, saya percaya lazim kita akan bagi salam. Tapi keluar, bagi tahu tak pada mak bapak? Keluar, nak pergi main jumpa kawan waktu petang, bagi tahu tak pada mak bapak? Bagi tahu kan? So, kebanyakan kamu bagi tahu, tetapi kadang-kadang ada yang tak bagi tahu. So yang kita nak kena buat. Kita kena laksanakan bila balik, bantulah kerja rumah. Bantu kerja rumah. Baik, yang ketiga, bercakap dengan lemah lembut dan sopan dengan ahli keluarga. So syabas untuk semua. Kerana kamu menggunakan bahasa yang lunak. Meminta izin sebelum menggunakan barang milik orang lain. So syabas dan tahniah. Kat sekolah kita cuba didik benda tu kan. Kat sekolah kita cuba
tidak? Ajak adik-adik sembahyang ke tidak? Okey, kebanyakan kamu menghormati waktu solat ketika di rumah. Okey, bagus. Menggunakan bahasa yang baik dan tidak kasar semasa berbicara. Okey, ini penilaian apa kamu? Masih ada rupanya dalam kalangan kamu yang tidak menggunakan bahasa yang baik. Semalam pun penceramah dah terangkan pada kita, hari Rabu itu kan, Dai Aiman tu kan. Tiga, mematuhi peraturan yang ditetapkan di rumah. Kat rumah ada peraturan ke? Tak ada. Ada kata tak ada peraturan kat rumah. Peraturan kat rumah tak ada lah macam kat sekolah kan. Kat sekolah dia akan paparkan ada buku peraturan. Tapi kat rumah apa peraturannya? Walaupun tidak ada tertulis, kalau mak kata tak boleh, tak boleh. Mak kata tak boleh aku orang petani, so jangan keluar. Itu peraturan lah tu. Itu peraturan. Apa ini peraturan kat rumah? Sangat alert dengan kerja sekolah yang dibawa balik ke rumah. Pandai urus diri, tak perlu disuruh. Betul ke? Wah, hebatlah kamu. Baguslah kalau begitu. Harap kat sekolah pun macam tu lah. Alert dengan kerja yang saya bagi. Okey, so jangan berlaku dengan kita duduk dalam rumah tanpa keluar bermain di luar rumah. Betul ke? Wah, hebat. Okey, memasak sendiri jika nak makan sesuatu yang dia nak tanpa pertolongan ibu bapa. Ini pelajar putri lah saya rasa. Pelajar putri ni saya rasa tak percaya pun. Saya kamu nak masak sendiri. Ini bahawa apa yang kamu amalkan di sekolah, kamu bawa balik ke rumah. So anak-anak, satu petikan ayat yang saya nak share dengan kamu daripada surah pun, Allah kata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirt. Maka hendaklah kamu beristiqamah sebagaimana yang telah diperintahkan. Allah kata pada Nabi Muhammad. Okey, berterusan filuhal arabiyah, apa istiqamah? Daiman abadan. Mudawamatul fi'li fil khair. Mudawamah bermakna daim. Okey, maksudnya berterusan melakukan perbuatan yang baik. Okey, fastaqim kama umir. Kat sekolah kamu buat, kat asrama kamu buat, di rumah pun kamu buat. So syabas dan tahniah. So bagaimana sebenarnya kita nak sentiasa istiqamah dalam amalan yang kita dah belajar? Terdapat beberapa tips lah. Okey, antaranya yang pertama adalah kita kena kenali betul-betul amalan tersebut, intipati amalan tersebut. Contoh, kenapa kita tolong mak kita? Kenapa kita bantu mak kita masak? Kenapa kita bantu mak kita sapu sampah dan sebagainya? Sambil kamu buat benda tu, cuba fikir kenapa. Antaranya, bila kita bantu mak kita masak, bermakna semua akan dapat makan. Tapi dalam masa yang sama juga sebenarnya kamu belajar memasak yang boleh kamu guna untuk masa akan datang bila kamu dah dewasa. Satu ketika kamu akan berkeluarga dan sebagainya.